Salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 20 Oktober 2020. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Sejuta pekerja sektor awam dan swasta di zon merah diarah bekerja dari rumah berkuat kuasa 22 Oktober ini. Kes COVID-19 di Selangor meningkat sejak hujung September susulan kemasukan kepulangan pengunjung dari Sabah. Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju agar pekerja sektor awam dan swasta di peringkat pengurusan dan pengawasan tidak perlu hadir ke pejabat dan hanya bekerja dari rumah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata arahan itu berkuat kuasa bermula 22 Oktober sehingga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan Selangor serta Sabah tamat. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai hampir lebih kurang 200,000. Bermakna sejuta. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1 juta pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini. Bagaimanapun pengecualian diberikan bagi proses kerja yang memerlukan keberadaan di pejabat seperti urusan kewangan yang membuat bayaran, penguatkuasaan dan kebajikan. Majikan diarah untuk mengeluarkan surat pelepasan perjalanan bagi setiap kaki tangan yang terpaksa bekerja di pejabat sepanjang tempoh ini. Sementara itu, bagi pekerja di zon merah yang perlu bekerja di pejabat, mereka perlu melakukan ujian calitan. Dan jika majikan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, kos ujian akan ditanggung Perkeso. Kerajaan juga mewajibkan semula pekerja warga asing sektor pembinaan dan pengawal keselamatan membuat ujian sebagai kawalan pencegahan penularan kes di tempat kerja. Ya, 2 kawasan di Labuan akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 2 minggu bermula esok. Ia melibatkan Kampung Sagu King Laut dan Kampung Sebur Baru. Jumlah penduduk kampung yang terlibat adalah seramai 8,062 orang. Pelaksanaan PKPD ini bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan juga untuk memudahkan kerja-kerja saringan yang akan dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Pelaksanaan PKPD ini membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan memudahkan kerja-kerja saringan yang akan dibuat oleh KKM. Dan bagi pelajar yang terlibat dengan peperiksaan utama di sekolah yang ditutup di Sabah, mereka mungkin ditempatkan di asrama. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razif Jidin, pihak kementerian sedang menimbang cadangan itu kerana rata-rata ibu bapa mahukan kelas secara bersemuka yang disifatkan lebih berkesan berbanding pembelajaran secara dalam talian. Jadi kita sedang melihat apakah option-option yang ada. Dan kita melihat apakah kaedah yang terbaik yang kita boleh laksanakan terutamanya dalam konteks kapasiti asrama. Kapasiti asrama itu penting. Kalau kita nak laksanakan, kita perlu memastikan bahawa kita mempunyai kapasiti yang mencukupi. Dan kita telah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk melihat perkara ini secara lebih mendalam.
Beliau mengadakan sesi perbincangan bersama Jabatan Pendidikan Negeri yang terlibat dengan PKPB di Putrajaya. Bagi murid yang mempunyai kekangan daripada segi akses internet dan peranti untuk pembelajaran secara dalam talian pula, pihak sekolah telah mengambil inisiatif menyediakan modul pembelajaran untuk mereka di rumah. Di Perak pula, 2 lagi sekolah ditutup selama seminggu iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Raja Lob Nur Rashid dan SMK Datuk Haji Muhammad Taib. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kelulusan blanket telah diberi oleh Perdana Menteri melalui Kementerian Pendidikan. Kemudian Kementerian Pendidikan dah turun kepada JPN negeri. JPN negeri beri kuasa kepada sekolah. Sekiranya ada unsur-unsur COVID ini, walaupun kita kata kontak rapat ataupun ada kes yang dibawa kes, maka sekolah itu diberi kuasa untuk tutup. Ya. Sementara itu, penutupan Sekolah Kebangsaan Lekir Sitiawan dilanjutkan sehingga 26 Oktober ini kerana masih terdapat kes yang timbul membabitkan kontak rapat. Laporan mengenai larangan rentas negeri di Melaka yang tular di media sosial hari ini adalah palsu. Tegas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, beliau tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti itu. Dalam keadaan pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan di negeri ini dengan pertambahan kes positif, orang ramai dinasihat supaya tidak menyiarkan sebarang berita palsu yang boleh menimbulkan keresahan dan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Jabatan Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara boleh dijadikan rujukan bagi mendapatkan maklumat tepat berkaitan situasi semasa pandemik COVID-19. Gelombang ketiga COVID-19 menyaksikan kes positif di Selangor meningkat secara mendadak sejak 28 September susulan kemasukan dan kepulangan pengunjung dari Sabah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 26 kluster aktif di Selangor, 8 kluster ada kaitan dengan pengembara pulang dari Sabah. Ya, kepadatan dan pergerakan penduduk yang tinggi turut menjadi faktor pertambahan kes positif. Pada hari ini, Selangor mencatatkan pertambahan sebanyak 132 kes daripada jumlah itu 84 kes adalah daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 8 kluster yang berkaitan dengan sejarah perjalanan pulang dari negeri Sabah. Kluster utama merupakan kluster terbesar di Selangor dengan kes indeks melibatkan pengawal keselamatan warga Nepal. Setakat ini, sejumlah 194 kes positif dilaporkan dalam kluster tersebut hasil saringan 865 individu. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan kewujudan satu kluster baru dinamakan Kluster Kertang melibatkan daerah Kota Belud di Sabah. Kes indeks dikesan pada 14 Oktober dan setakat ini 21 kes positif dikenal pasti hasil saringan 216 individu. 634 kes sembuh dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh dan discharge 14,351 kes. Bagaimanapun, jumlah kes baharu terus tinggi. Hari ini 862 kes baharu direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes positif 22,225 kes. Ya, 3 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian 193 orang. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan kebimbangan terhadap kemelut politik negara yang tiada berkesudahan sehingga menimbulkan keresahan rakyat. Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan berkata, baginda turut berduka cita kerana kebanyakan ahli politik seolah-olah tidak mempedulikan langsung masalah dan kesusahan yang dihadapi rakyat, ditambah dengan kedudukan ekonomi mereka yang amat terjejas oleh COVID-19. Titah baginda, rakyat mula bosan dan meluat dengan segala tindak tanduk ahli politik yang sentiasa dilihat bercakaran serta bertelingkah dalam merebut kuasa pemerintahan negara. Sehubungan itu, baginda mahu ahli politik bekerjasama tanpa mengira pendirian parti masing-masing dan fokus membantu rakyat serta negara termasuk membina semula ekonomi yang terjejas teruk akibat COVID-19. Kesusahan dan penderitaan rakyat dalam kehidupan seharian perlu segera ditangani dan diselesaikan dengan mengambil pendekatan yang drastik serta efektif. Padah tumbuk anggota bomba, pengurus acara dipenjara 6 bulan. Perinciannya selepas ini. Baik, seorang lelaki yang menumbuk anggota bomba sedang bertugas memadam kebakaran sebuah kereta di Jalan Suar Kasih, Bandar Tun Hussein On, dipenjara 6 bulan dan didenda RM6,000 oleh dua mahkamah magistrate berasingan di Kajang, Selangor. Magistrate Muhammad Nur Firdaus Rosli dan Magistrate Syahrul Sazli Muhammad Sain menjatuhkan hukuman itu ke atas Kan Hong Kil 33 tahun selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan menghalang tugas penjawat awam dan memandu secara melulu. Bagi pertuduhan menghalang tugas penjawat awam, Magistrate Muhammad Nur Firdaus menjatuhkan hukuman penjara sebulan ke atas pengurus acara itu. Sementara di hadapan Magistrate Syahrul Sazri Kan Hong yang didakwa memandu secara melulu, dihukum penjara 5 bulan dan denda RM6,000 atau penjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Lesen memandu Kan Hong turut digantung selama 2 tahun. Kedua-dua hukuman itu berjalan secara berasingan bermula hari ini. Mengikut pertuduhan, Kan Hong didakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan jenayah bagi tujuan menghalang penjawat awam Alfred Rudy Anak Tunku daripada menjalankan kewajipannya sebagai anggota bomba pada 15 Oktober lalu. Tertuduh juga didakwa memandu kereta secara melulu atau dengan cara berbahaya kepada orang awam di Jalan Swadamai, Bandar Tun Hussein On pada hari yang sama. Ini pula di Kelantan, seorang pemilik kedai shisha dan dua pekerjanya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Baru atas dakwaan menyebabkan kecederaan terhadap dua anggota polis semasa operasi pematuhan SOP PKPP. Peniaga terbabit Muhammad Nona Syarik Rosli, 28 tahun, Muhammad Hamiri Ashraf Abdul Hamid Elias Abdul Aziz, 24 tahun dan Muhammad Nur Aizak Rosli, 25 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Muhammad Nona Syarik didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah ke atas Lance Corporal Tuan Hafizuddin Tuan Muhammad Sekuli sehingga menyebabkan cedera tulang tangan di sebuah bistro di Lembah Sirih pada pukul 8.15 malam 14 Oktober lalu. Dia juga didakwa menggunakan kekerasan jenayah ke atas Inspektor Indra Nahu dengan cara menumbuk dan mencakar ke arah muka sehingga mengalami kecederaan pada tarikh, masa dan lokasi sama. Tertuduh dibenar ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Sementara itu, Muhammad Hamiri Ashraf dan Muhammad Nur Aizak mengaku tidak bersalah atas dakwaan bersama-sama menghalang tugas penjawat awam dengan menghalang pihak polis daripada membuat tangkapan terhadap Muhammad Nona Syarik. Mereka dibenar diikat jamin masing-masing RM4,000. Di Mahkamah Magistrate Slim River pula, 4 lelaki berdepan penjara sehingga 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan akibat menghalang tugas seorang anggota polis Jumaat lalu. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana kesemua tertuduh tidak memahami pertuduhan yang dibacakan di dalam bahasa Melayu. Tertuduh S. Vijandran, 41 tahun, P. Panaselvan, 32 tahun, A. Sivakumar, 28 tahun dan R. Durai Raj, 25 tahun. Didakwa dengan sengaja menghalang Korporal Muhammad Syarul Azwan Abdul Manaf menjalankan tugas apabila tidak memberikan kerjasama setelah diberi amaran berulang kali untuk beredar akibat membuat bising selain gagal mengemukakan kad pengenalan diri. Mereka dibenar diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes 26 Oktober ini.
Dalam prosiding sama, salah seorang tertuduh didakwa menggunakan kekerasan jenayah dengan cara menolak badan dan membuka zip vest anggota polis sama di lokasi dan waktu yang sama. Lebih 55% kawasan yang terlibat dengan gangguan bekalan air tidak berjadual di Lembah Kelang, ekoran Henti Tugas Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang telah menerima bekalan air sepenuhnya. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee melakukan tinjauan di Flat Baiduri, Seksyen 51A, Petaling Jaya. Ikuti laporannya. Rata-rata penduduk yang ditemui berasa lega sudah menerima kembali bekalan air meskipun secara berperingkat. Namun, apa yang diharapkan masalah sama tidak akan berulang lebih-lebih lagi ketika kawasan itu sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB. Sejak kebakaran ni kerap sangat tak ada air. Bila tak ada air, kalau setakat sejam dua, insyaAllah tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau dah macam hari ni, sampai hari ni pun tak ada lagi. Dah masuk hari kedua. Jadi masalah lah. Terutama macam abang nak menggunakan air untuk bisnes ni kan. Jadi bila tak ada air, sebi-sebi semua terkendala. Kalau air tak ada, susah lah kita. Cuci tangan pun tak boleh. Mandi semua pun tak boleh. Kalau jangan lapas tangan lah. Lapas tangan susah lah. Berapa bulan saja tak ada air. Sekarang lagi tak ada air. Alhamdulillah lah, walaupun air tu kecil, tapi banyak boleh membantu lah. Lepas tu Syabas tu masih juga lagi menyediakan air dekat depan tu kan. Jadi tak susut-susut lah. Macam mana air langsung tak ada. Sepanjang tinjauan saya di sekitar Petaling Jaya mendapati bekalan air di kawasan ini sudah mula kembali pulih. Penduduk kini boleh menarik nafas lega meneruskan rutin harian. Dan golongan peniaga juga kembali lancar meneruskan perniagaan. Sampai bila masyarakat perlu menunggu giliran untuk menadah air berikutan masalah air yang tiada penyelesaian. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, Berita RTM. Dan ini pula isu pencemaran air berwarna hitam dan berbau di Sungai Langat. Ketua Pengarah Alam Sekitar Nordin Jaafar dalam satu kenyataan menjelaskan ia bukan berpunca daripada influen yang dilepaskan kilang memproses kertas terpakai di Mahkota Industrial Park di Banting seperti yang dilaporkan sebuah stesen televisyen tempatan. Sebaliknya, punca air berwarna hitam serta berbau itu adalah akibat limpahan air bukan najis dan kumbahan rumah kongsi pada Ogos lalu. Menurut Nordin, beberapa siri siasatan penguatkuasaan ke atas kilang terlibat telah dilaksanakan oleh JAS Negeri Selangor iaitu pada 14 Ogos, 18 September, 28 September dan 17 Oktober. Ifluen perindustrian daripada kilang memproses kertas terpakai itu dirawat dalam sistem pengolahan ifluen perindustrian dan sampel ifluen yang diambil oleh JAS pada 17 Oktober lalu adalah jernih dan tidak berbau. Beliau juga menjelaskan kolam takungan banjir itu didapati berbau akibat tiada pengaliran air. Ia menjadi semakin cetek serta dipengaruhi kemasukan air Sungai Langat semasa fenomena air pasang surut. Selain itu, terdapat satu outlet daripada kolam takungan banjir itu dan ia membawa aliran air berwarna hitam ke Sungai Langat. Pada masa ini, kumbahan daripada rumah kongsi dirawat menggunakan 2 unit tangki septik dan tiada kumbahan dilepaskan ke mana-mana alur air. Mengenai isu bunyi bising dan pencemaran udara, Nordin berkata ia berpunca daripada kerja pemindahan atau pemunggahan kontena di kawasan peletakan kontena terletak kira-kira 30 meter daripada Taman Bakti. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Laporan meteorologi pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan terkini berkenaan dengan siklon tropika iaitu ribut tropika yang dikenali sebagai Saudel yang kini berada di sekitar Luzon, Filipina dan mula bergerak ke arah barat dengan kelajuan sekitar 20 km sejam. Namun begitu tiada sebarang kesan signifikan ke atas rantau negara. Walau bagaimanapun masih lagi terdapat angin kencang yang boleh melanda perairan negara kita dan pada ketika
ini, amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi berkuat kuasa sehingga 22 Oktober 2020. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah menangkap ikan, bubuk kecil rekreasi laut dan juga sukan laut kerana ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter dan juga kelajuan angin yang mencapai 40 hingga 50 km sejam. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gempa radar di Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, ribut petir masih lagi dikelilingi di sekitar kawasan dikelilingi di sekitar bahagian utara Semenanjung Malaysia, termasuklah di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga utara negeri Johor. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Berbeza dengan keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, hanya ribut petir di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian pedalaman iaitu Kapit, Sarawak masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Manakala keadaan cuaca di negeri Sabah adalah baik dan tiada hujan yang dicerap bagi kebanyakan bahagian. Namun demikian, masih lagi diramalkan angin kencang berpotensi untuk berlaku di beberapa bahagian melibatkan pantai barat dan juga Kudat, Sabah. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan pada keesokan pagi. Model mereka di jabatan kami mendapati keadaan hujan di Semenanjung Malaysia adalah baik pada keesokan pagi. Namun demikian, ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di sekitar perairan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia, manakala di negeri Sabah dan Sarawak tiada hujan yang dicerap. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. UMNO dan PAS bersetuju mendaftarkan Muafakat Nasional MN ke Pendaftar Pertubuhan Malaysia. Setiausaha Agong Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa dan Setiausaha Agong PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata kepimpinan kedua-dua parti sepakat memberi komitmen mengukuhkan perpaduan dan kerjasama antara parti. Langkah itu sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Menerusi satu kenyataan dimaklumkan mesyuarat jawatankuasa perunding MN yang dijadual semalam terpaksa ditangguh susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Difahamkan mesyuarat jawatankuasa itu antara lain turut membincangkan penyertaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke dalam MN. Kegagalan dan kejatuhan Felda bukan berpunca daripada tawaran awam permulaan IPO FGV Holding Berhad. Syarikat peladangan itu dalam satu kenyataan hari ini menjelaskan isu sebenar adalah penggunaan pendapatan daripada IPO dan bukan IPO itu sendiri. Menurut FGV, harga MSM memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan atau kerugian syarikat. Selepas IPO pada 2012, pembayaran FGV kepada Felda tidak memenuhi unjuran Felda disebabkan oleh penurunan harga MSM.
FGV dan Felda memeterai perjanjian pajakan tanah LLA pada 2011. Harga semasa MSM bagi ketika itu pada paras RM3,000 setan. Felda pula mengunjurkan hasil pendapatan yang bakal diterima melalui LLA dengan menggunakan kadar RM2,800 setan. Namun selepas IPO dan diniagakan di Bursa Malaysia pada tahun 2012, penurunan harga MSM berlaku sekaligus tidak menepati unjuran pendapatan disasarkan Felda. FGV turut menyangkal kenyataan Felda bahawa ia harus menerima RM800 juta setahun daripada LLA. Perjanjian tersebut menerangkan jumlah yang perlu dibayar kepada Felda hanya RM248 juta setahun serta 15% keuntungan operasi daripada tanah LLA. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah mengesahkan tiada sebarang kesalahan dikesan setakat ini berkaitan isu pembelian sebuah kenderaan mewah oleh syarikat Aidarul Aman Sdn Bhd Sada. Pengarahnya Datuk Syarun Nizam Abdul Manap dalam satu kenyataan kepada RTM melalui aplikasi WhatsApp berkata, beberapa pegawai SPRM Kedah telah pergi ke pejabat Sada hari ini. Menurut beliau, setakat ini belum ada apa-apa isu di bawah akta yang berkaitan dengan bidang kuasa SPRM dikesan dalam kes berkenaan. Bagaimanapun, pihaknya telah mengambil beberapa dokumen berkaitan pembelian kenderaan tersebut untuk siasatan lanjut. Sebuah beg hitam yang ditinggalkan di sebuah tangga di Terminal Feri Penumpang Kuah, Langkawi tengah hari semalam membongkar penemuan dadah jenis heroin dan syabu. Seorang lelaki berumur 30 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, heroin yang dirampas seberat 2.27 kg, manakala syabu yang dirampas seberat 200 gram. Kedua-dua dadah dianggarkan bernilai RM128,800. Suspek yang ditahan mengaku terlibat menghantar dadah ke Langkawi sejak awal tahun ini. Dadah tersebut akan dibawa masuk dari jeti Kuala Perlis ke Terminal Feri Penumpang Kuah dan akan ditinggalkan di sekitar kawasan Terminal Feri sebelum dia kembali semula ke Kuala Perlis. Hasil ujian air kencing mendapati suspek negatif dadah. 207 pelajar Maktab Rendah Sains Semara MRSM Kuala Kelawang di Jelebu, Negeri Sembilan, keracunan makanan setelah mengalami simptom cirit-birit serta muntah awal pagi tadi. 4 pelajar perempuan dimasukkan ke Hospital Jelebu dan keadaan mereka dilaporkan stabil. Esko Pelaburan Perindustrian, Keusahawanan, Pendidikan dan Modal Insan Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik ketika ditemui pemberita semasa melawat sekolah itu berkata, sampel makanan dihantar ke makmal kesihatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Tegas untuk memastikan perkara ini dapat diusulkan diselesaikan dengan menyita Dewan Selera selama 2 minggu. Sebab itu makanan tidak lagi disediakan oleh pembekal makanan sedia ada dan makanan akan dibawa masuk daripada pejabat kesihatan daerah untuk memastikan untuk selama 2 minggu ini makanan akan dibekalkan kepada pelajar daripada kontraktor pembekal makanan yang bertauliah. Kesemua pelajar berkenaan dipercayai mengalami simptom keracunan makanan selepas menikmati makan malam di Dewan Makan Asrama tersebut. Sektor otomotif terus kukuh. Paparannya seketika nanti. Sambutan Hari Statistik Negara yang diraih hari ini bersekali dengan Hari Statistik Sedunia mengangkat tema Connecting the World with Data We Can Trust. Justru untuk membawa manfaat statistik merentas segenap lapisan masyarakat, pelbagai aktiviti disusun Jabatan Perangkaan Malaysia di peringkat kebangsaan, negeri dan komuniti. Ya, jelas Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ia adalah komitmen jelas pihaknya untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan statistik yang membantu perancangan dan agihan sumber ke arah pembangunan negara. Di antara aktiviti yang telah
Dan akan dilaksanakan adalah pertandingan videografik antara IPT yang berkisarkan Banci 2020, pertandingan infografik dengan tema World Statistic Day 2020, Datathon yang akan diadakan secara maya, Forum Perdana Haiwan Islam bersama JAKIM bersempena pelaksanaan Banci 2020, Dosem Virtual Run, Ride and Swim, dan buat julung kalinya diadakan juga secara serentak dengan persidangan Statistik Malaysia 2020. Selain itu, pihaknya juga turut menganjurkan MyStats buat kali ke-7 yang julung kalinya dilaksanakan secara maya. Mengulas lanjut mengenai khidmat data kepada kerajaan, Ketua Perangkawan itu memaklumkan DOSM telah berjaya membekalkan pelbagai data dan maklumat. Antaranya, 59 ringkasan liputan berita mengenai kesan COVID-19 kepada ekonomi, laporan Malaysian Economic Statistics Review MESR yang memasuki siri kelima dan 61 laporan DOSM Intelligence kajian kes impak PKP di lapangan mengikut pelbagai sektor. Beliau menyampaikan ucapan aluan sempena Majlis Perasmian Sambutan Hari Statistik Negara dan Sedunia serta Persidangan Statistik Malaysia 2020 secara dalam talian di Putrajaya. Logo Belanjawan 2021 dilancarkan secara rasmi hari ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan Belanjawan 2021 mempunyai 3 matlamat utama bertujuan melindungi, memulih dan menjamin kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. 3 elemen iaitu warna ungu menjadi warna utama, motif corak batik serta jalur gemilang dan huruf serta angka yang berciri moden, profesional dan ringkas menjadi watak penting dalam rekaan logo ini. Rasional terperinci logo dan panduan penggunaan boleh diperoleh di laman sesawang belanjawan2021.treasury.gov.my. Belanjawan 2021 akan dibentangkan 6 November ini. Sektor otomotif mencatat peningkatan jualan 26.37% kepada 56,444 unit pada bulan September ini berbanding 44,666 unit bagi tempoh sama tahun lepas. Persatuan Otomotif Malaysia MAA menerusi satu kenyataan menjelaskan prestasi itu disokong aktiviti promosi secara agresif oleh syarikat pengeluar. MAA menjelaskan pengenalan model baharu turut menyumbang kepada peningkatan jualan. Prestasi bulan September itu juga merupakan jualan kedua tertinggi sepanjang tahun ini. Jualan direkodkan merangkumi 51,422 unit kenderaan penumpang, manakala baki 4,399 lagi adalah kenderaan komersial. Bagi 9 bulan pertama tahun ini, 341,489 unit kenderaan telah dijual, 22.91% lebih rendah berbanding 442,985 unit untuk tempoh sama tahun lepas. Negara merancang untuk menempatkan pejabat Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC di negara Afrika menjelang 2021. Jelas Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, tindakan itu diambil bagi meningkatkan usaha promosi produk berasaskan sawit di benua tersebut. Negara seumpama ini negara yang tidak banyak kerenah dalam pengurusan minyak sawit berbanding negara yang lebih mewah seperti negara Europe, Amerika dan sebagainya. Kita bersaing dengan minyak soya, tapi untuk negara seperti Afrika, Timur Tengah tidak ada persaingan. Itulah saya rasa peluang yang boleh kita perluaskan dan besarkan lagi. Kementerian juga merancang untuk meneroka pasaran baharu di Arab Saudi. Keputusan India untuk mengimport semula minyak sawit mentah MSM dan komitmen China untuk membeli bahan komoditi berkenaan berjaya menstabilkan semula harganya. Terima kasih Faris dan Mac.
Assalamualaikum dan salam bahagia. Perkembangan sukan saya mulakan dengan aksi bola sepak tempatan terlebih dahulu menjelang persiapan saingan Piala Malaysia 2020. Malaysia Football League MFS sedia membantu Selangor FC dalam mendapatkan pertimbangan pihak berkuasa untuk merentasi sempadan berlatih di luar Bakalan dengan syarat pasukan Selangor harus menjelaskan prosedur operasi stadion SOP yang lengkap. Sekiranya kita ataupun seseorang itu hendak merentas sempadan di luar daripada PKPB itu, mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa, yang mana ini diserahkan kepada pihak polis untuk memberikan kuasa tersebut. Maka saya rasa penolakan ini mungkin ada sebab-sebabnya oleh pihak polis yang tidak membenarkan pasukan Selangor keluar. Tetapi insya-Allah MFL akan cuba berusaha membantu pasukan Selangor, tapi pastikan ada SOP untuk mereka keluar daripada kawasan PKP ini untuk pihak berwajib dapat mempertimbangkan. Datuk Abdul Ghani Hassan turut menyatakan UiTM FC yang kini berlatih di Pusat Pengajian UiTM Seremban tidak menghadapi masalah untuk berlatih secara berpusat di kampus mereka selepas menerima kebenaran daripada pihak berkuasa Selangor. Skuad Gergasi Merah sepatutnya bertolak ke Gambang, Pahang hari ini untuk persiapan Piala Malaysia yang bermula 6 November namun terpaksa ditangguh susulan kegagalan mendapatkan kebenaran rentas negeri. Skuad yang dikendali pengendali interim Michael Faitenbeiner ini masih menjalani sesi latihan dengan pematuhan kepada SOP. Hanya 10 pemain dibenarkan pada satu sesi di Padang SUK Shah Alam. Berita sedih buat sukan kriket negara apabila kehilangan penyumbang hebat dalam sukan ini iaitu Datuk Harjit Singh yang juga merupakan Presiden Majlis Kriket Johor JCC yang meninggal dunia pada awal pagi tadi. Difahamkan mendiang meninggal dunia akibat komplikasi jantung yang sebelum ini dirawat di Institut Jantung Negara IJN. Mendiang menambur bakti hampir 30 tahun dalam arena kriket yang terus-menerus mendorong ramai bakat muda dan pemain kriket negara yang diketengahkan di bawah kepimpinannya. Turut merakamkan ucapan takziah dari laman sosial Instagram Istana Negara yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan rasa sedih dengan pemergian mendiang dan berharap seluruh keluarga mendiang sabar dan tabah. Mendiang dilahirkan pada tahun 1950 merupakan anak kepada bekas pemain kriket terkenal Miva Singh membuat penampilan pertamanya sebagai pemain kriket bersama pasukan kriket Maktab Sultan Abu Bakar dari tahun 1963 hingga 1966. Selain itu, Mendiang mula mewakili skuad kriket negara pada tahun 1980 dan menjadi ketua pasukan kriket Johor dari tahun 1982 hingga 1985. Pasukan Mobile Legends Bang Bang MLBB, Persatuan Sukan Elektronik Kuala Lumpur ESKL, dijangka akan mengadakan latihan pusat pada Januari depan sebagai persediaan menghadapi Tamasya Sukan Malaysia Sukma Johor 2020. Jelas Ketua Jurulatih ESKL Muhammad Masham Muhammad Maghrib sukar untuk mengadakan latihan dalam tempoh terdekat memandangkan 4 wakil Kuala Lumpur adalah pemain profesional yang terlibat dalam saingan antarabangsa. Jelas Masham, 4 pemain berkenaan Zikri Syamsuddin dan Daniel Fuad mewakili pasukan Todak, Ashraf Azan mewakili pasukan SMG dan Alif Rahimi mewakili pasukan Boskur. Kesemua pemain ini sedang dalam persiapan bagi menghadapi separuh akhir pusingan play-off Liga Profesional Mobile Legends Malaysia Singapura musim ke-6. Sebab bulan 1 tu memang saya nak bagi semua sekali datang dan fokus pada gameplay yang saya sediakan . Sebab saya ada dalam 3 stage. Sekarang ni saya boleh laksanakan dalam 1 stage. Tambah Marsyam, peringkat pertama adalah mahu melihat kombinasi pemain profesional dan semi-profesional. Peringkat berikutnya lebih kepada latihan intensif dan seterusnya memilih barisan akhir pemain. Sukma Johor dijadual berlangsung pada April 2021 dengan menawarkan 3 pingat menerusi permainan Dota 2, MLBB dan Pro Evolution Soccer PES.
Video ini memaparkan kamera papan pemuka sebuah kenderaan sempat merakam kelibat seekor biawak yang agak besar muncul dari atas sebuah jambatan di lokasi yang tidak diketahui. Pada masa sama, seorang penunggang motosikal melintasi bahagian bawah jambatan berkenaan seakan tidak menyedari kewujudan reptilia tersebut. Haiwan itu tiba-tiba terjun dan nyaris mendarat di atas kepala seorang penunggang motosikal baru melintas bawah jambatan berkenaan. Kemunculan reptilia itu mengejutkan pemandu dan penumpang kereta hingga tidak sempat mengelak haiwan berkenaan yang dipercayai terperosok masuk ke bawah kenderaan mereka. Satu fenomena aneh berlaku di Bandar Mohi, daerah Dashing Anling, wilayah Heilongjiang di China. 3 matahari seolah-olah terbit serentak. Fenomena unik yang menampakkan bayangan 2 matahari lain ini berlaku antara pukul 6.30 pagi hingga 9.30 pagi waktu tempatan. Ia berlaku apabila cahaya matahari melalui partikel kristal ais dan awan Cirrus mula membiaskan bayangan 2 lagi matahari di kiri dan kanan. Kali terakhir fenomena 3 matahari ini berlaku di China adalah pada 31 Disember lalu di Bandar Korgas, China. Imej udara menunjukkan lakaran ukiran seekor kucing besar di sebuah lereng di Nazca Line. Ukiran berusia 2000 tahun ini terletak di sebuah tapak warisan dunia di selatan Peru. Ratusan geoglif ditemui di kawasan ini termasuk burung dan monyet diukir ke kawasan lereng-lereng bukit kawasan berkenaan. Lukisan ini dipercayai diukir semasa era kebudayaan Paracas suatu ketika dahulu. Sinonim dengan watak antagonis, pelakon Adam Corey mengakui agak sukar untuk menjayakan karakter yang memerlukan dia menonjolkan sisi sebaliknya. Bagaimanapun, menerusi syarikat produksi miliknya bersama seorang rakan, Adam Corey Production, beliau bakal tampil sebagai terajuk utama dalam drama berjudul Abdullah. Menurut Adam, Abdullah adalah karya syarat mesej mengenai perjalanan kisah seorang pesilat dan kini dalam proses latihan dan penggambaran. Saya adalah Abdullah. Saya sebagai Abdullah untuk dalam cerita. Original kita dah olah hampir 100%. Menjadikan Abdullah sebagai seorang pesilat. Daripada dia Allah anugerahkan kelebihan Abdullah ni yang skrip asal telah diolahkan menjadikan Abdullah sebagai seorang pesilat. Drama 13 episod itu bakal disiarkan di saluran berbayar digital bermula penghujung bulan ini. Biarpun masih hijau dalam industri hiburan, kumpulan hip-hop K-Click boleh berbangga kerana kemampuan mereka diiktiraf. K-Click dicalonkan dalam kategori Artis Asia Tenggara Terbaik Anugerah Muzik Eropah MTV 2020 yang akan berlangsung di Sweden 8 November ini. K-Click yang dianggotai Tuju, Somian, Noki, MK, Kedif, Ginelo, Farid FPF dan Nestinas tidak menyangka layak tercalon pada anugerah berprestij itu. Mereka bakal berentap dengan beberapa nama besar antaranya Agnes Mo dan Benjamin Keng. Pada 2018, penyanyi rap Joe Frizo mencipta sejarah menjadi penyanyi sulung dari Malaysia memenangi trofi Artis Terbaik Asia Tenggara pada majlis yang berlangsung di Spanyol. Cabaran menyanyikan lagu Empat Dara seperti gaya Ellie Mazlin disahut ramai selebriti. Antaranya Faizal Tahir, Datuk Aznil Nawawi, Didi Alias dan juga Sherry Al-Haddad. Sehingga kini video lagu Empat Dara nyanyian Ellie Mazlin di Instagramnya mendapat lebih 1 juta tontonan dan hampir 10,000 komen. Dari sudut positif, lagu itu mampu menyemarakkan semula lagu irama tradisional lain terutama dalam kalangan golongan muda. Lagu Empat Dara ciptaan Ahmad Yusof, pegiat ghazal terkenal suatu masa dahulu. Lagu itu dinyanyikan oleh ramai artis, antara yang paling popular versi yang didendangkan di Wanita Negara.
Datuk Sharifah ini dalam album Dewi Sri Malam. Baik, berita perdana edisi 20 Oktober 2020 berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Yang paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.